Ya, Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Kita kembali bersama dengan anda dalam siaran Hello Doktor. Walaupun aerobik tapi dia punya penat rasa okey. Anda boleh cuba hanyalah beberapa minit sahaja mengikut daripada apa yang Dr. Lina tunjukkan tadi, step yang begitu mudah tetapi macam mana pun tetap rasa kita berpeluh. Harap maklumlah kalau introduction ini berbelit-belit dah. Introduction ni dia ada agak semput sikit. Sebab dia memang rasa. Okey, itu yang kita nak cerita pada hari ini, hidup aktif dan juga hidup sihat. Topik yang akan dibincangkan dalam Hello Doktor pada hari ini, seperti mana yang kita semua harapkanlah, mungkin anda semua kini berada di rumah, kan? Sekarang ni cabarannya untuk kita melakukan senaman apabila kita berada di rumah. Senaman yang dibenarkan untuk dilakukan pun terbatas. Jadi jangan risau, hari ini kita akan bersama-sama dengan anda semua untuk berkongsi apakah yang boleh dilakukan, senaman yang boleh dilakukan di rumah dan juga mungkin kita akan menjawab beberapa persoalan. Kadang-kadang ada situasi di mana kita dengar bersenam pada waktu malam tu sehingga mengakibatkan masalah kesihatan yang lain. Betul ke? Dan sebagainya. Jadi kita akan rungkaikan, kita akan bincangkan bersama dengan pakar-pakar jemputan kita dan ada juga selebriti yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Baik, sebelum tu kepada anda semua yang mungkin baru saja mengikuti kami, anda jangan lupa untuk ikuti Facebook yang kita ada sekarang ni, Hello Doktor TV3. Di situ kita akan kongsikan pelbagai antaranya topik yang akan dibawakan pada minggu itu. Jadi ringan-ringankan jari like ya, dan juga turn on notification sekarang buat sebab kita akan update beberapa poster dan juga topik yang akan dibincangkan pada minggu itu. Kita pun nak jugalah kalau mungkin anda ada cadangan berkaitan dengan topik yang rasa macam sesuai nak kita bawakan dalam Hello Doktor, boleh sahaja tinggalkan sahaja pesanan anda. Okey, itu sahaja tentang kita punya hubungan secara maya bersama dengan penonton Hello Doktor. Tanpa melengahkan masa, kita nak perkenalkan doktor yang begitu cantik tadi ya, membuat senaman. Nasib baiklah kita ni macam jauh sikit. Doktor tadi daripada sana saya nampak dia punya step tu tidak mengah langsung. Itu dia Dr. Nur Nazlina Muhammad Hanifah, Ketua Penolong Pengarah Kesihatan Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Hai. Hai doktor. Doktor, keadaan kita harapkan yang terbaiklah untuk doktor pastinya. Terima kasih juga bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Mungkin sebelum kita nak sentuh sedikit tentang topik kita pada hari ini, komen doktor sendirilah terhadap bagaimana yang dikatakan dengan hidup aktif dan juga hidup sihat ini. Kalau nak komen tentang gaya hidup aktif, sebenarnya apa sahaja aktiviti fizikal yang kita lakukan. Tak kisahlah kita berjalan, berlari ke, berkebun ke, kalau kita duduk rumah tu tetapi kita kemaskan rumah tu, kita boleh consider sebagai kita mengamalkan gaya hidup aktif. Gaya hidup sihat tu maksudnya bukan sahaja melibatkan aktiviti fizikal, tetapi dia melibatkan juga gaya makan dan juga termasuklah kesihatan mental kita. So itu adalah gaya hidup sihat.
Inilah pemakanan, social life kita ataupun kehidupan seharian kita amat penting sekali kan doktor? Baik doktor, kita tak berdua sahaja dan buat pengetahuan penonton semua, kita ada seorang lagi pakar perunding kecergasan yang ni tak payah lagi diperkenalkan. Kevin Zahri juga turut bersama dengan kita dalam Hello Doktor. Hai Kevin. Hai Anim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Beberapa sihat ya? Lama tak jumpa. Betul-betul. Lama betul kita tak berjumpa. Sekarang ni pergerakan amat dilimitkan kan. Jadi susah kita nak bawakan pakar-pakar kita untuk ke studio dan sebagainya. Tapi tak apa, betul. Objektifnya hari ni Kevin dan juga Dr. Lina, kita nak tunjukkan kepada semua penonton Hello Doktor apa pentingnya hidup cergas ataupun hidup aktif ini dengan kehidupan seharian kita. Kevin, macam mana? Komen lah daripada Kevin sendiri. Sekarang ni cabaran dia sebab kita nak lakukan aktiviti di rumah kan. Sebab nak keluar, nak pergi gym pun semuanya tak boleh. Terbatas dari segi senaman yang kita nak lakukan. Jadi apa komen Kevin? Bagi diri saya, ia sentiasa menjadi cabaran untuk aktifkan diri dalam kehidupan yang sama ada penuh dengan kesibukan. Mungkin di luar pandemik PKP, tapi kalau berdepan dengan PKP di rumah pun ada cabaran yang tersendiri. So, kehidupan bagi diri saya memang penuh dengan cabaran untuk sihat, aktif dan pelbagai. But kita perlu sahut cabaran and really lakukan yang terbaik dengan apa yang diberikan untuk diri sendiri. Dan utamanya dalam keadaan kawalan pergerakan, kerana kalau kita tak terjaga diri sendiri, sakit dan sebagainya, kurang sihat, jaga orang lain lagi susah. So, for me, penting untuk kita ambil tanggungjawab untuk diri sendiri supaya dia memudahkan juga keluarga dan sebagainya. Ya, betul. Lagi-lagi kalau jadi ibu bapa kan Kevin, apa sekalipun kita kena sihat dulu untuk memastikan anak-anak kita berada dalam keadaan sihat. Dr. Lina, kita nak tanya juga doktor, sekarang ni sebenarnya kalau kita baca beberapa artikel di internet dan sebagainya, macam-macam yang dikabarkan. Kena senam macam ni lah, kena senam macam ni. Bagi orang yang ada situasi begini, begini pula senamannya. Tapi sebenarnya yang disyorkan secara general, berapa lama yang kita perlu spend masa untuk kita bersenam seharian? Sebenarnya kalau daripada WHO sendirilah, dia menyarankan kita bersenam sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. 150 minit seminggu, okey. Ya, 150 minit. So sekurang-kurangnya 30 minit untuk 5 hari dalam seminggu. So 2 hari kita boleh rehat. Jadi adakah kalau dikatakan contohlah mungkin hari itu adalah hari sepatutnya kita bersenam tetapi kita tak bersenam, ianya kita kena ganti semula dengan hari lain supaya kita lebihkan sikit masa senaman itu di hari lain. Adakah bagaimana? Okey, sebenarnya tak semestinya macam tu. Selalunya kita ikut kesesuaian individu. Mungkin ada yang sibuk, mungkin 3 hari dia tak dapat senam. Tapi nanti contohnya hari Khamis dia dah free balik, dia boleh bersenam. So mungkin try untuk cukupkan 150 minit tu lah. Tapi tak semestinya kalau dia tak cukup, tapi dia kena kejar juga 150 minit. Buat apa yang mampu sahaja. Baik. Tapi sekurang-kurangnya tetap mengamalkan gaya hidup aktif. Kan, sekurang-kurangnya bersenam kan. Sebenarnya orang yang malas senam ni dia cari 1001 alasan. Cakaplah inilah itulah. Tapi sebenarnya malas bersenam. Cakap diri sendiri ke? Okey, Kevin. Kita nak kembali juga bersama dengan anda. Nak tanya sikit Kevin. Macam keadaan sekarang inilah. Kita mengambil keadaan semasa. Macam Kevin juga melakukan kelas secara virtual. Kita melihat kepada itu adalah satu inisiatif yang amat baik sekali dalam norma baharu ni. Tapi bagaimana dengan sambutannya? Dan juga objektifnya, adakah sampai mereka dapat apa yang mereka mahukan walaupun melalui kelas virtual? Ya, sangat memberangsang kan, kerana as you mention, ramai orang mempunyai 1001 alasan untuk bersenam, termasuklah diri saya, Dr. Lina, Anin dan para penonton di rumah. Kerana dekat rumah memang agak membosankan, keadaan dia kurang memberangsangkan jiwa. Betul. So kita ada dua kempen yang kita jayakan bersama dengan Kementerian Belia Sukan Negara dan satu kempen bersama dengan kolaborasi dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik. Yang bahagian KBS, tajuknya is KBS Fit and Active, yang akan bermula semula untuk musim yang ketiga, melibatkan puluhan jurulatih seluruh tanah air, para selebriti untuk 6 sesi live percuma setiap hari
kerana bila dia live, dia lebih real sikit. Bila orang ajak bersama, dia lagi mudah untuk menggerakkan diri. And then we have one more cabaran yang lebih berpanjangan, which is bukan soal kurus, which is ala-ala macam transformasi daripada program Jom Kurus dulu tu. That is program 8 minggu virtual 100%, di mana bila dia join program yang berpanjangan virtual, dia rasa macam dia tak berseorangan berdepan dengan mungkin nafsu makan yang bergelora, kurang bersemangat nak bersenam. So sambutan dia sangat menggalakkan. And kami sangat berterima kasih kepada pihak kementerian, kerajaan kerana sudi mengadakan, menjayakan program ini bersama dengan kita, betul. Tapi Kevin sebagai seorang trainer, adakah kepuasan itu masih lagi sama macam kita jumpa secara bersemuka ataupun beza sikitlah kan, virtual ni? Dia ada pro and con, So pro dia kat rumah je lah aku. So tak payah jumpa orang kat luar. So that is so more time dengan the family. So tak melibatkan banyak masa untuk travel. Tapi of course the interaction and the feel of berjumpa dengan tak sama. But you kena bersyukur dengan apa yang ada and really make the best out of the situation. Betul. Kita kena jadi kreatif di saat norma baharu ni. Baik Kevin dan juga Dr. Lina, kita nak rehat sekejap. Kejap lagi kita banyak lagi sebenarnya soalan nak ditanyakan kepada kalian berdua. Kepada penonton setia Hello Doktor, teruskan bersama dengan kami. Kita rehat sekejap saja. Satu daripada 5 rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas mengalami diabetes. Gaya hidup yang tidak aktif, diet karbohidrat tinggi menyebabkan diabetes dan juga obesiti. Bersama Glucerna, kami ingin mengingatkan anda tentang pentingnya pengurusan diet dalam kawalan gula darah. Okey, ini dia antara yang boleh membantu anda untuk mengawal paras gula dalam darah. Sangat penting untuk kita tahu. Yang penting sekali kita tahu kadar kesihatan kita ini dan kita tahu apa yang kita nak lakukan. Baiklah, itu dia sedikit info yang kita nak kongsikan dan juga sedikit yang boleh manfaatkan kehidupan kita. Kita kembali berbincang mengenai hidup aktif dan juga hidup sihat. Kalau mungkin yang anda baru sahaja bersama dengan kami dalam Hello Doktor, kita nak kenalkan sekali lagi tetamu virtual kita pada hari ini, Dr. Nur Nazlina Muhammad Hanifah, Ketua Penolong Pengarah Pejabat Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Penyelidikan dan Sokongan Teknikal. Dan juga kita ada pakar perunding kecergasan, siapa lagi kalau bukan Kevin Zahri. Kedua-duanya cukup arif tentang kecergasan dan juga kesihatan. Pastinya kita nak sedut ilmu mereka. Nak sedut ilmu apa yang kita boleh lakukan di rumah ni. Dr. Lina? Ya. Okey, Dr. Lina, kita mungkin mulakan dengan doktor terlebih dahululah. Kalau kita kata tadi hidup aktif ni memang bagus, kita kata memang kehidupan kita ni perlukan kita bergerak aktif supaya lebih produktif. Tapi apakah pentingnya sebenarnya kalau kita ni nak mengamalkan gaya hidup yang aktif? Apa yang penting maksudnya kita nak mengamalkan gaya hidup aktif tu, sebenarnya contohlah bila gaya hidup aktif tu maksudnya kita nak bersenam. So kita kalau boleh tahu keselamatan, sebab sekarang ni kita pun dah tak boleh keluar. So kita banyak bersenam di dalam rumah. So kena tahu beberapa benda daripada aspek terutamanya keselamatan. Contohnya walaupun kita bersenam di rumah tu, pemakaian kasut sukan tu penting, pemakaian baju sukan penting untuk menjaga supaya kita dapat melakukan senaman tu hari-hari dan dia dapat dijalankan tu selama-lamanya lah. Maknanya kat rumah pun kena pakai kasut ya? Betul. Jangan sampai kita tercedera. Masa nanti esok dah tak boleh bersenam sebab sakit kaki lah, terpeleong kaki lah. So yang penting walaupun kita bersenam di rumah, aspek keselamatan tetap harus dijaga. Itu dia. Kevin pula macam mana? Kalau macam keadaan kita sekarang ni, kalau kita nampak perkongsian Kevin lebih kepada dengan anak-anak, sangat comel ya aktiviti yang dilakukan walaupun exercise bersama dengan anak-anak. Macam kita lah mengambil kehidupan kita berkeluarga, anak-anak ramai. Macam mana Kevin meletakkan garis panduan untuk kita yang nak lagi hidup aktif, bersenam walaupun dengan keadaan rumah yang anak ramai dan sebagainya? It is soalan yang sangat besar sebenarnya, dia punya skop jawapan. And dia selari dengan kita punya kempen yang kita sedang berusaha sama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia pula, yang menerapkan 500 sekolah
dalam program Bukan Soal Kurus kita untuk fasa pilot projek pertama di mana 500 sekolah akan serta bersama dengan kita untuk membantu menanangi masalah obesiti yang melanda bukan sahaja mereka yang berusia 18 tahun ke atas, tapi kita nak mulakan seawal mungkin untuk menerapkan gaya hidup aktif, gaya hidup yang sihat supaya dia menjadi tabiat. And kalau kanak-kanak macam for my family, if I as a parent, as a father, as a mother contohnya tak aktif, ia akan menjadi contoh teladan yang kurang positif kepada my kids. So bagi saya tanggungjawab untuk aktifkan keluarga sangat-sangat penting. Ia bermula dengan ibu bapa sebagai contoh teladan supaya dan mudah untuk kanak-kanak mengikuti gaya hidup yang sama. And for my kids, all they know is active. Dia orang tak kenal erti kehidupan tak yang tahu tidak mana aktif. dia dapat energi itu kadang-kadang kan? But because the parents sentiasa menggalakkan aktif. Kalau parents sentiasa menggalakkan duduk diamlah, janganlah duduk rumah, jangan buat apa. Dan lama-lama dia pun malaslah, tak payahlah. Dan dia akan membawa tabiat yang kurang aktif, kurang sihat itu ke alam dewasa, and then susah nak mengubah tabiat yang dah pun diasah selama mungkin 18 tahun. Saya suka bila Kevin tekankan tentang tabiat kan. Bila kita ni ada gaya hidup yang tersendiri yang dah lama kita memang tak aktif. Bahasa budak-budak sekarang melepet je kat rumah kan. Jadi susahlah kita untuk bergerak aktif semula. Kevin, apa situasi? Anak menyebut sikit pasal tabiat tu. Okey, boleh. Kalau social media, they always have this bumper sticker punya poster. It takes 30 hari lah to do a break a habit dan sebagainya. For me, it is not semudah 30 hari you buat A, maka selesai segala masalah yang dah mungkin 18 tahun lamanya you keep. So, ia bukan short term fix untuk menyelesaikan pemakanan, gaya hidup aktif dan sebagainya. It must be commitment dan perjuangan sepanjang hayat untuk berjasa kepada tubuh pemberian yang kita hanya ada satu sahaja. Wah, betul lah kan. Kadang-kadang kita ni sebenarnya ambil mudah dengan keadaan yang telah pun diberikan. Ada badan tak nak jagalah. Dia bahasa yang paling senang sekali. Dr. Lina, mungkin ada setengah situasi di mana mereka ni dah bersenam macam mana pula tapi tak turun-turun. Balik-balik dia turun kat situ je. Lepas tu dia naik balik. Dia macam yo-yo. Ada setengah orang kan dia ada berat yo-yo kan. Turun tapi naik, turun dia kat situ je. Apa yang menyebabkan keadaan ini berlaku, Dr. Lina? Okey, sebab tu sepatutnya bila kita nak turunkan berat badan, sebaiknya kita ada ilmu untuk turunkan berat badan. Dan maksudnya kita dari segi pemakanan, dari segi senaman, apa yang harus dilakukan. Dan selalunya kenapa orang dia tiba-tiba boleh naik balik bila dia dah turun. Sebab lepas dia dah turun, dia rasa okeylah inilah berat badan yang dia nak. Lepas tu dia start balik benda dia dah biasa buat dulu-dulu. Dia dah tak start jaga makan, dia dah tak start bersenam. Lagi-lagi kalau nak tahu macam perempuan ni dia ada banyak pengaruh hormon lagi. Sebab tu sebaiknya kalau kita hendak melakukan penurunan berat badan ni, sebaiknya kita lakukan dengan ilmu. Dari segi walaupun tak kisahlah dari segi nutrisi ataupun dari segi aktiviti fizikal yang kita lakukan, supaya apa yang kita lakukan tu bukan sekadar tempoh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tapi sepanjang umur kita boleh lakukan. Itu dia. Apa-apa sekalipun yang kita nak lakukan, kita perlu ada ilmu. Kerana kalau tidak ada ilmu yang betul, itulah berlakunya situasi. Buatlah senaman macam mana pun tak turun-turun kan. Okey, Dr. Lina dan juga Kevin, kita ada seorang selebriti yang ingin bertanyakan soalan. Ayuh, sama-sama kita saksikan dahulu. Hello doktor, Sherry ada soalan ni. Antara workout dekat gym dan juga bersukan, yang mana lagi efektif? Dia macam orang lain kan, macam bukan Sherry. Wah, tengok betapa progresnya dia tunjukkan dalam penampilan dia. Kevin mungkin boleh jawab soalan Sherry Al-Haddad sebentar tadi. Gym dan juga yang sendiri. Bagaimana? Apakah perbezaan dia? Setiap senaman ada kebaikan, kelebihan, mungkin kekurangan yang tersendiri. If I can share daripada pengalaman kita menjayakan program dengan komuniti dah bertahun-tahun dengan pelbagai kisah kejayaan yang sangat-sangat memberi inspirasi yang pernah naik TV3 juga, as you know kan.
Ada orang yang berjaya dengan berlari sahaja, ada yang orang yang berjaya dengan badminton sahaja, ada yang berjaya dengan buat crossfit, dengan buat HIIT, ada yang buat piloxing, ada yang buat zumba. There is no senaman yang terbaik. We always say suka hati kau, kan? But the best senaman for me is kepelbagaian. So if it's always senaman yang sama, bosan juga, and then your body pun dah dapat rangsang yang sama. So I always personally enjoy adanya kepelbagaian dalam bentuk senaman. So you enjoy the variety, and your badan sentiasa mendapat rangsangan pemangkin yang agak unik. Untuk then perhaps pecahkan plateau dan sebagainya. So the tapi best is really kepelbagaian. Betul. Macam situasi kalau kita nak pergi jogging pun, tempat yang sama je setiap hari. Kalau dah setengah tahun kita jogging kat kawasan yang sama, kita pun kadang-kadang nak pergi luar daripada kawasan tu. Sebab dia punya vibe tu dah berbeza kan. Mungkin itu jugalah yang boleh kita kaitkan. Dr. Lina, macam situasi di mana kita ni timbang berat, kita rasa macam kita perlu kurus lagi. Tapi bagaimana nak kata berat kita tu sebenarnya ideal dan juga kita tak perlu fikirkan tentang yang lain-lain. Gambaran macam mana kita nak katakan yang berat tu sebenarnya ideal untuk kita? Okey, sebenarnya selalunya kita akan gunakan kiraan BMI. Daripada BMI selalunya kita mahukan BMI yang normal iaitu antara 18 hingga 24. Tapi sebenarnya jangan jadikan ukuran berat badan tu semata-mata ukuran, sebab tu selalu orang jadi stres bila dia nak try turun berat badan sebab dia tengok sangat kat number tu. Sebenarnya banyak lagi ukuran lain yang kita boleh jadikan sebagai tanda. Misalnya contoh bila kita pakai baju kita rasa dia longgar, tapi sebenarnya berat badan tak turun pun. Tapi bila kita pakai baju kita rasa macam lebih confident dan rasa macam baju pun dah longgar. Dan juga bukan sahaja dari segi badan atau fizikal, tapi sebenarnya mental bagi saya. So dari segi kesihatan mental maksudnya kita pun rasa lagi confident. Kalau dulu rasa nak menghadap kat orang luar pun kita rasa macam takut, tak ada low self esteem, tapi bila dah mengamalkan gaya hidup sihat, selalunya dia akan automatik, dia akan rasa makin confident dengan diri dia sendiri. So jangan jadikan berat badan sebagai ukuran saja. Kan, sibuklah beli penimbang tu. Berapa kali beli secara dalam talian ni, 3-4 penimbang beli. Kata macam salah lah timbang ni padahal kita sendiri. Salah penimbang kan? Salah penimbang. Penimbang itu yang salah, bukan kita. Okey, soalan daripada penerbit kita. Adakah waktu tertentu yang sesuai untuk kita lakukan timbangan tersebut? Ataupun memang bila-bila masa saja, sama saja, itulah berat dia. Itu macam mana? That's actually a very, very good question. It's always soalan yang digemukakan kepada kita in the program as well. Because kalau you timbang pagi, siang dan malam, berat dia akan berubah mungkin plus or minus 1-2 kilo. And the penyebab yang menjadikan berat tu yoyo dalam masa yang singkat is air, because even contohnya botol air yang macam ni dia ada beban. So selagi air yang diminum belum Kevin, dibuang sekali lagi tunjukkan. Tadi kita sedang menunjukkan gambar lain. Dia ada jenama, boleh ke? Okey, tutup sikit jenama so, tu. Ni botol air, okay. botol air. So katakanlah isi padu botol air ni 1 liter. Kalau saya minum untuk keperluan air, berat badan akan naik sebanyak 1 kilo lah, because 1 liter air bersama dengan 1 kilo. So berat air dalam sehari akan turun naik bergantung kepada pengambilan air versus jumlah yang dibuang melalui air kecil ke apa. So the waktu penimbangan, this is breaking news today untuk Malaysia, viral esoknya. The best time to timbang berat badan yang agak konsisten, yang boleh dijadikan penilaian hari ke hari is first thing in the morning, sebelum makan, sebelum minum air, selepas buang air kecil. So again, first thing in the morning, selepas buang air kecil, sebelum makan dan minum apa-apa, that is keadaan yang agak kira paling konsisten and paling ringan menggembirakan secara Itu yang paling tepat lah. Boleh kita katakan timbangan berat kita yang paling tepat lah Kevin? Sekali lagi tak dengar, sorry. Kita boleh katakan timbang pada waktu yang disebutkan tadi adalah berat kita yang boleh kita katakan tepat. Betul tak? Itu kira yang paling agak konsisten dengan keadaan badan yang lebih kurang sama hari ke hari. Okey. Sebab secara logiknya kalau kita cek darah pun memang disarankan cek darah pada waktu itulah yang disebutkan oleh Kevin tadi. Baik, Kevin dan juga Dr. Lina, kita nak rehat seketika. Sabar, menunggu. Ada banyak lagi soalan saya bagi orang yang nak mula hidup aktif ni. Okey, kepada penonton setia Hello Doktor. Kembali selepas ini.
Kebiasaannya setiap hari selepas waktu bekerja, saya akan cuba dan pastikan untuk jogging di kawasan taman perumahan sekurang-kurangnya 2 km ataupun saya akan skipping dan membuat senaman kardio, zumba ataupun yoga berpandukan video-video di YouTube, Facebook dan Instagram untuk saya kekal aktif dan bertenaga sepanjang hari. Macam saya setiap petang saya akan buat banyak aktiviti bersenam indoor lah instead of outdoor. Kalau tak dulu saya selalu run. Tapi sekarang ni saya akan banyakkan cardio dengan strength training di dalam rumah lah. And cara dia senang je. Basically saya akan check dekat YouTube any exercise yang ada. So daripada situ saya akan tiru je. PKP ni you guys pun tahu macam mana dia punya pergerakan sangat terhad and kita pun work from home dengan banyak kerja yang busy. Tapi macam mana pun saya akan curi juga 30 minit untuk senaman di rumah. Iaitu saya akan buat push up, saya akan buat sit up dan banyak lagi lah untuk dalam masa 30 minit tu. Macam-macam sebenarnya cara untuk kita kekal aktif kan. Kadang-kadang ada yang kata pergi sahaja search dekat YouTube ataupun tengok mana-mana video supaya kita boleh lakukan di rumah. Tapi pokok pangkalnya rajin ke tidak? Itu masalah dia. Mahu ke tidak mahu? Itu yang kita perlu tanya diri sendiri. Okey, kepada anda yang baru saja menyaksikan Hello Doktor, kita bersama dengan Dr. Lina dan juga Kevin Zahri. Kini bersama dengan kita melalui virtual ataupun panggilan video. Dr. Lina, Kevin. Hai. Okey, kalian berdua pastinya ialah macam saya sendiri menghadapi cabaran yang amat getir untuk mengekalkan momentum kekal aktif dan kekal sihat kat rumah. Lagi-lagi waktu PKP kan. Tapi kalau kata macam kalian berdua lah sebagai instruktor dan juga mereka yang pakar dalam bidang ni, kalian berdua ada mengalami situasi yang sama? Cabaran juga untuk kekal aktif di waktu PKP? Semua, ya. Macam kita bincangkan tadi masa commercial break beramai-ramai dengan gelak ketawa besar-besar. Kita semua tertekan dan berdepan dengan kurang pergerakan secara berdepan dengan nafsu makanan bergelora sepanjang hari, berdepan dengan kebosanan bersenam di rumah juga. And it is, kalau let's say para penonton menonton testimonial yang tadi 3-4 orang tu, bunyinya macam seolah semua melakukannya dengan sempurna. But I janji dengan anda semua bahawa semua orang berdepan dengan masalah yang sama. Tak semua orang tak bersenam hari-hari, semua orang berdepan dengan gelora yang nafsu makan. So you are not alone. So You are not alone. You are not alone. Don't worry. Okey, Dr. Lina, adakah pantang larang dari segi senaman yang kita nak lakukan ni kan? Bagi mereka yang kadang-kadang sebab situasi kita dengar macam-macam. Ada yang bersenam pada waktu malam, lepas tu ada yang sampai meninggal selepas senaman pun ada juga situasi tu kita dengarkan. Tiba-tiba ataupun ada gangguan pernafasan dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak letakkan garis panduan kita untuk bersenam ni? Ada pantang larang ataupun bagaimana? Sebenarnya macam saya cakap tadi kot, sebenarnya kita tak ada pantang larang. Contohnya kata kita tak boleh bersenam malam. Dan lepas tu ada dengar cerita yang orang meninggal dalam tidur lepas sebab dia bersenam malam. Itu semua sebenarnya adalah mitos. Kita boleh bersenam pada waktu bila-bila sahaja mengikut kepada kesesuaian. Okay. Jadi selalunya even contohnya kalau orang tu mungkin meninggal, kita tak tahu. Mungkin dia memang dah ada masalah penyakit tertentu yang kita tak tahu. Tapi tahu-tahu mungkin itu telah menyumbang kepada, tapi bukan disebabkan dia bersenam. So selalunya apa yang saya akan tekankan, kalau misalnya kita nak bersenam di rumah macam tadi, selain daripada keselamatan aspek dari segi pakaian dan kesesukan, kita kena make sure jenis senaman apa yang kita lakukan dengan postur kita lakukan. Sebab sekarang ni bila halangan adalah bila contohnya kita buat virtual, maksud saya macam contohnya kita tengok YouTube. Okay. Kita tak pasti adakah posisi yang kita, contohnya kita nak buat squat, posisi tu betul atau tak sebab tak ada orang yang lihat. Jadi kalau misalnya kita buat virtual, mungkin masih lagi instruktor tu dapat tengok, coach tu masih dapat menilai sama ada postur kita betul. So apa-apa kita perlu utamakan keselamatan. Tetapi benda-benda macam tak boleh bersenam malam, tak ada, sebenarnya lebih baik bersenam daripada tak bersenam. Itu adalah lebih baik. Kan Boleh sebenarnya. saya tambah sikit, saya menyebut sikit soalan tu. This is soalan yang over the years dibincangkan berulang-ulang kali. Dia tercetus ketakutan dalam, there was an article dalam 5, 6, 7, 8 tahun yang lalu. Dia punya tajuk artikel tu is Senaman Malam Membawa Maut.
And artikel tersebut ditulis bersama seorang doktor, tapi tajuknya disensasikan mungkin oleh wartawan sehingga dia menjadi viral during that time. And when I read the article, sebenarnya doktor tu tak nak pun bercakap senaman malam membawa maut. Apa yang doktor tu cuba menekankan is kerja stres, traffic jam stres, senaman pun stres fizikal. Sekiranya gaya hidup yang sibuk dengan pelbagai tekanan kehidupan membawa kepada dan kurang kualiti tidur disebabkan senaman waktu malam, yang membawa maut ataupun the danger is stres yang berlebihan. So even on our team, Dr. Lina and I, we're working together on the same projects. And we always tak menggalakkan orang ramai untuk kerja malam-malam, SMS waktu malam, because you have to pentingkan rehat dalam erti gaya hidup yang aktif, gaya hidup yang sihat. Because tanpa rehat, your body will shut down. And the stress yang berlebihan akan membawa kepada pelbagai masalah yang lain. So long story short, if you mahir menyimbangkan kehidupan, mahir menyimbangkan senaman waktu malam, cukup tidur selepas tu untuk dan tak perlu bangun terlalu awal untuk berdepan dengan kerja dan sebagainya. Then that is pilihan individu. Kan, penjelasan yang cukup baik sekali sebab kadang-kadang kita kena faham dahulu kan. Okey, Kevin dan juga Dr. Lina, kita nak ada perkongsian yang ingin kita tunjukkan kepada penonton. Ini berkaitan dengan keadaan yang mana seorang jurulatih kecergasan ni juga dah mengalami beberapa injet ataupun kecederaan, tapi masih lagi tidak pernah ada kata putus semangat ataupun serik untuk melakukan segala senaman yang disuka lakukan. Jadi perkongsian cukup menarik. Jom sama-sama kita saksikan. I memang netball player. Macam I main defense. Daripada umur 18, 19, 20 tu memang dah ada kecederaan dekat buku lali. Kalau nak ikutkan kecederaan yang paling teruk, okey, baru-baru ni terjadi. I pergi hike satu bukit. So mungkin step tu tersalah. I pijak satu kawasan ni. So I punya ankle sebelah kanan tersplit. So bila dah split tu, you bukan dalam keadaan berlari ataupun you tengah mengimbang badan, tak. You tengah berdiri statik. So melalui pengalaman, I as a trainer kan. So bila benda tu jadi, dia ada bunyi pap, prak. I dah boleh agak, oh ini bukan yang sedikit. Masalah as a trainer ni, dia macam ni tau. Bila dia tengok, oh okey ni, taklah teruk sangat kan, kita ice. After 2 hari rest, hari ketiga tu I ada kerja. Memang dah macam dah set benda tu awal, tak boleh nak postpone. So I bandage, I pakai kasut. I pergi kerja lah macam biasa. That was on the third day. Okey, masuk hari kelima, tu nak cerita dia macam, you tak boleh anggap yang macam trainer ni bila dia cedera, dia akan cepat baik. Tak ada. Kecederaan is still kecederaan. So hari kelima dia dah start ada darah kat dalam. So maknanya dia ada internal bleeding. End up I pergi buat ultrasound. So doktor scan, I ada crack. Satu tulang tu retak. Satu ligamen tu dah putus. Satu lagi ligamen tu dia separuh putus. Sports and injury tu memang yang tak boleh dipisahkan. Walaupun you trainer, you tak boleh nak macam maintain. Kalau dulu macam you boleh berlari. Sekarang bila dia tengok kepada usia kita macam mana. Cuma my advice memang you kena jaga waktu injury tu, memang you jangan force yourself untuk gunakan anggota tu. Sebab setengah orang bila you injured, you macam okey, ni boleh ni force. Tapi you kena faham sebab once is involved you punya ligament, you punya tendon, this especially you punya ligament, dia akan ambil masa yang lama untuk sembuh. Kecederaan tu tak kira you trainer ke, you orang biasa baru nak bermula ke, you dah advance ke. Lagi advance orang tu dalam sesuatu sukan, lagi tinggi risiko kecederaan dia. Lagi advance kita ataupun sebagai trainer ni, lagi tinggi sebenarnya risiko kecederaan. Kevin sebagai seorang trainer, pakar kecergasan juga, pernah injured ataupun bagaimana keadaan anda kalau beberapa kecederaan ini berlaku? Saya bukan orang yang spring chicken anymore. Sudah agak berusia juga, 40-an. Honestly, in my lifetime, tak pernah putus apa-apa, tak pernah patah tulang ke apa. Walaupun I am a trainer ke coach ke and buat aktiviti yang lasak, but it's because I know, I menilai risiko sesuatu aktiviti. We always tekankan in our programs,
tak berbaloi cedera hanya demi satu sesi senaman. It's not worth it for you to go crazy hanya because you nak break record ke ataupun you nak membuktikan kepada coach yang anda boleh melakukannya. The risk of injury is always there, but it's not worth to push the envelope sampailah seseorang cedera. In our program, yang join the program, semangat dia lain macam. Dia kalau boleh nak kurus semalam. So dia memang go all out and and we always tell them take your time, take your time. Kan? Rehat Kita perlukan masa. Dah ada wear and tear sendi dan dia dah tahu sakit-sakit but nak push juga akhirnya ada cederaan yang lebih besar. And as kata Dr. Lina earlier, you need to wear kasut and perlu pakai kasut yang sesuai. Kan kasut yang sesuai itu sangat penting sekali. Baik. Untuk para penonton kat rumah, jogging shoe is only for jogging sahaja. Okay. It is only untuk aktiviti yang agak lurus. Untuk sebarang aktiviti yang lain, you need a training shoe supaya tapak dia lebih keras, lebih lebar untuk menyokong pergerakan yang lebih side to side dan lateral dan sebagainya. Itu dia kan ilmu yang sangat penting ni untuk kita tahu kasut tak boleh nak main sembarangan je. Macam hari ni jap check pakai kasut apa. Okey, tak ada. Jangan tunjuk kasut saya, nanti trainer marah. Okey, kita terus saja bersama dengan seorang selebriti, Kevin dan juga Dr. Lina. Kita nak meraihkan seorang selebriti, Amira Othman. Yang bersuara sangat merdu. Tengok bagi salam je dah suara dia. Amira, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ya, okey, kita nampak sangat ketara ya penurunan pipi dah cengkung. Badan. Tak ada maknanya. Berapa ini turun? Angle. Berapa turun? Tapi sejujurnya berapa turun? Tak adalah, tak banyak pun, rasa macam 6 kilo macam tu je kot. 6-5 macam tu lah. Nampak dah juga dia punya penurunan. Actually masa Mira exercise tu, Mira bukanlah nak betul-betul kurus time tu juga, tidak. Dia just Mira selalunya melakukan sukan. Mira swim lah, selalu swimming kan. So hari tu nak dijadikan cerita sajalah ikut kakak saya pergi fly cycle. So Mira salah kat situ sebab Mira tak warm up. Lepas tu Mira tak tahu, Mira ingatkan fly cycle ni macam satu sukan yang kita naik basikal. Lepas tu kita ikut kan instructor tu, Mira tak debrief langsung tau. So Mira assume ini sekadar naik basikal lah. Tak sangka lah sampai macam tu sekali. Kan, biasalah benda-benda macam gini. Masa tu pula memang tengah trend semua orang nak berbasikal. Kita pun rasa excited lah kan, nak cuba juga kan. Actually Mira tak adalah nak cuba sangat. Mira just teman kakak je. Teman kakak. Tapi masa tu lama juga masuk dalam hospital dekat seminggu rasa. Seminggu kan? Dalam 6 ke 7 hari. Betul. Habis sekarang ni lepas dah keluar hospital, dia ada rasa lain tak untuk bersenam semula? So far Alhamdulillah dah betul-betul dah full recover lah. Sebab masa Mira kena tu dalam 2 bulan juga Mira tak boleh nak exercise. Even sembahyang pun tak boleh sembahyang macam biasa. Masih lagi duduk. Tapi Mira setuju dengan yang Kevin cakap tadi. Apa pun Mira rasalah pengalaman Mira memang kita kena ada ilmu doktor kan. Kalau setiap apa sukan yang kita lakukan, kita kena tahu di mana, macam mana body kita bertindak dengan sukan tu. Kadang-kadang kita rasa macam okey je. Orang lain boleh, aku boleh kot. Macam tu kan. Tapi sebenarnya Mira salah pasal Mira ingatkan fly cycle tu macam sukan basikal biasa. So dekat situ Mira learn a lesson lah. Tak semua sukan sebenarnya sesuai dengan badan kita. Serik tak nak berbasikal lagi? Serik. Sampai sekarang bila naik basikal rasa macam lenguh tu Mira dah macam fobia tau. Sebab betul-betul teruk lah. Memang tak boleh bangun kan. Kita harap benda tu tak terjadi lagi lah. Amin, insyaAllah. Habis lepas ni apa lagi senaman yang sekarang ni sedang dilakukan? Saya so far memang swimming lah. Swimming yang saya rasa saya suka. Saya boleh swimming 40-50 lap tanpa saya rasa penat, mengah ataupun rasa macam tak nak buat besoknya. Sebab mungkin kita kena cari sukan yang kita suka. Betul ke Kevin? Betul. Yang kita minat kan. Supaya kita dapat buat dengan disiplin lah. Apa style renang yang menjadi favourite Amira Othman? Tak adalah. Mira bukannya terror ke apa. Mira pun belajar dulu basic 40 lap tu, 40 lap tak terror. Saya separuh lap pun dah cungak-cungak nak sampai. Batap. Maybe sebab minat kot. Tak ada terror ke apa. Mungkin passion dekat swimming tu kuat. So membuatkan kita
sentiasa rasa ada stamina tu lah. Kalau jogging mungkin tak mampu pun nak buat banyak round dan kan? sebagainya kan. Tapi kalau swimming Mira suka jadi boleh lama lah. Seminggu tu berapa kali Mira boleh fokuskan masa tu untuk swimming ataupun suka renang ni? Depends juga. Kalau Mira berada di rumah kakak yang kat kondo kan, kita tahu ada swimming pool, itu biasanya hari-hari pun Mira akan swim lah. Tapi kalau dekat kawasan tu tak ada swimming pool, at least seminggu 2 kali ke, macam tu lah selalunya. Kan, tapi sayangnya PKP lah kan sekarang ni. Berapa lama dah tak swimming ni? Itulah, rasanya dah 3 minggu kot. Kena skipping pula lah. Okey, mungkin Mira ada nak tanya ke? Kita ada doktor, kita ada Kevin juga. Mungkin apa soalan yang bermain di fikiran Amira untuk meneruskan aktiviti keaktifan ini? Okey, Mira sebenarnya masa Mira kena tu, Mira dimarah juga oleh netizen. Mostly diorang cakap takkanlah sukan ni kan, masa 10 ni sampai boleh efek pada kidney dan juga liver. Mira pun sendiri tak sangka benda tu terjadi. Kita pun baru tahu, baru ilmu yang baru kita dapat. So most of them cakap Mira ambil pil kurus yang mana pil tu akan merosakkan kidney Mira, bukan disebabkan exercise lah. Jadi sebenarnya berapa masa tu macam stres tau. Kita dah lah sakit, tak boleh nak bangun. Dapat pula kita macam tu kan? Komen yang kau-kau lah diorang hentam gila-gila, especially yang betul-betul instructor yang buat badan, bodybuilder dan sebagainya. So diorang ni rasa Mira ni macam discourage orang untuk exercise. Tidak sama sekali. Mira share tu adalah untuk memberitahu yang kita tak boleh overdo apa pun dalam hidup kita tak boleh kan? Tak boleh push doktor kan, kita tak boleh lebih-lebih. Jadi Mira salah sebab Mira rasa macam boleh lagi ni, push lagi kan. So bila Mira salah tu yang Mira masuk hospital dan sebagainya. So di sini Mira mungkin nak minta doktor dan juga Kevin sebagai orang yang lebih orang kata hebat untuk bercakap tentang ni kan. Mungkin kepada mereka ni, Mira sebenarnya nak sampaikan yang exercise ni adalah bagus. Mira sendiri memilih untuk exercise pasal kita tahu kita nak ada gaya hidup yang sihat. Tapi ada orang dia salah sangka. Dia rasa Mira ni macam tak nak encourage orang exercise dan sebagainya kan. Jadi kita nak minta pandangan jugalah daripada doktor dan juga Kevin. Macam mana kaitan dia sampai boleh rosak kidney, boleh ada gangguan di situ kan. Okey Amira, kita akan dengarkan sambil-sambil tu. Thank you so much Amira Uthman bersama dengan kami. Yang paling penting sekali kita nak Amira jaga diri lah and teruskan spread awareness tentang kebaikan bersenam ni insyaAllah. Okey? InsyaAllah. Take care everyone. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Okey, mungkin Dr. Lina nak komen sikit secara ringkasnya sebab kita ada masa sikit lagi ni. Secara ringkasnya Dr. Lina, silakan. Nak komen bagaimana ianya boleh mengganggu kesihatan yang lain. Okey, macam contoh Mira tadi tu, bila kita terlalu banyak sebab dia sampai masa 10, dia dah jadi injury. So sebenarnya masa kita tu dia buat daripada protein. So bila protein tu dia macam excessively keluar, sebenarnya dia akan mengeluarkan satu benda yang dinamakan sebagai CKMB lah. So benda tu sebenarnya boleh mengganggu tahap teruk dia, boleh sampai actually mengganggu kita punya buah pinggang. Sebab tu selalunya seseorang yang contohnya lari jarak jauh yang sampai 100 km, dia mungkin boleh ada kecederaan seperti ini. Selalunya bila orang yang overweight. So apa-apa senaman, tak kisah dia berbasikal, tak kisah dia berjogging atau apa-apa sahaja. Don't overdo it. That will be the best way. Jangan overdo it. Baik, itu dia. Jangan lakukan terlalu sangat. Kevin, kejap lagi kita akan dengarkan jawapan anda. Sebab kita nak rehat sekejap. Boleh ya? Kevin dan juga Dr. Lina. Kita rehat sekejap. Penonton-penonton setia Hello Doktor, teruskan bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Risau. 1 daripada 5 rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas mengalami diabetes. Gaya hidup yang tidak aktif, diet karbohidrat tinggi menyebabkan diabetes dan juga obesiti. Jadi bersama dengan Glucerna, kami ingin mengingatkan anda tentang pentingnya pengurusan diet dalam kawalan gula darah. Okey. Pastikan anda tahu tahap kesihatan dan pastikan anda tahu apa yang terbaik untuk masalah-masalah kesihatan yang anda alami. Baiklah, kita teruskan sahaja perbincangan kita di akhir-akhir ini. Kita nak bercakap tentang bagaimana kehidupan aktif dan juga kehidupan sihat ni ada kaitannya dalam produktiviti seharian yang kita lakukan. Masih lagi bersama dengan Dr. Lina dan juga Kevin Zahri. Kita nak sangat bawakan kalian berdua di studio, tapi inilah keadaan normal baru ya. Mungkin Kevin boleh komen sedikitlah macam sekarang ini
fasa yang paling getir untuk kita semua adalah satu, kekal aktif. Tetapi bukan sahaja keadaan bersenam dan sebagainya. Mental kita juga terganggu dari segi keadaan sekarang ini. Masalah demi masalah ataupun dilema demi dilema yang kita alami. Secara yang Kevin boleh huraikan, apakah kaitan dia? Keaktifan kita ni sebenarnya penjagaan mental juga amat penting. Seringkas senaman adalah di antara kaedah atau cara yang paling terbaik to release stress, because whether you like it or not, kita penuh dengan tekanan kehidupan, kerja, keluarga, anak-anak, masak, rumah, pandemik dan sebagainya. So kalau kita tak ada saluran untuk menyalurkan stres ke arah yang membina, then dia akan become masalah yang makin membawa pelbagai masalah kesihatan yang sangkut paut dengan stres kehidupan. So senaman bagi saya mempunyai pelbagai manfaat yang sangat-sangat hebat di luar just semata-mata nak menambah kecergasan maupun kawalan berat badan. Dia menambah keyakinan, dia menambah kegembiraan. It's really amazing untuk kesihatan mental seseorang. Then of course dia membawa erti productivity kepada seseorang kerana dengan kecergasan yang lebih baik, then productivity tu lebih hebat as well. Just to share, Yes. I am part of a diskusi bersama dengan KBS untuk mewujudkan negara sukan Malaysia, which is Sports for All. And dalam perbincangan, I asked orang ramai, what is kepentingan Malaysia menjadi a sporting nation? Why is it important that saya anda semua perlu aktif? It is kerana kita perlu mempunyai daya saing untuk mencabar diri, daya saing untuk menjadi inovatif, daya saing untuk lebih produktif. Kerana negara yang tidak bermaya, tidak cergas, automatically menjadi negara yang kurang produktif. Betul. Kualiti kita pun akan menurun. Kevin, terima kasih banyak-banyak. Satu info yang cukup menarik untuk kita semua tahu. Dr. Lina, mungkin sebagai kata-kata terakhirnya untuk perbincangan kita, boleh rumuskan keadaan hidup aktif dan juga hidup sihat ni amat penting sekali untuk kita sebagai rakyat Malaysia. Okey, memandangkan sekarang ni adalah kita masih sedang berperanglah dengan COVID-19, so kita masih berada dalam pandemik. Sangat penting sebenarnya untuk kita jaga kesihatan, tak kisahlah jaga kesihatan fizikal, mental, sebab sebaiknya adalah make sure kita mengekalkan gaya hidup sihat walaupun kita di rumah. Cari alternatif, kalau tak boleh nak keluar, kita still boleh buat, masih boleh kekal aktif hanya di rumah. Jadi cari alternatif yang terbaik untuk kita kekal. Banyak program yang kita ada daripada kementerian yang kita dah buat, tinggal kita ikut sahaja antara kita nak buat atau tak. Okey, Dr. Lina. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Dr. Lina, thank you so much. Kevin Zahari juga, thank you so much. Kalian berdua memang sangat-sangat best, awesome hari ini. Bincang dengan kita dengan bahasa yang senang sangat kita nak faham. Mungkin kalau ada kesempatan nantilah, lepas PKP kita jemput kalian berdua ke studio ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Jaga diri. Waalaikumsalam. So much. Itu dia Kevin Zahari dan juga Dr. Lina bersama dengan kita sepanjang siaran Hello Doktor pada hari ini. Hidup aktif, hidup sihat. Itulah pilihan yang kita ada sekarang ni untuk kekalkan imuniti badan kita sebelum kita dapat vaksin. Jadi cerita pasal vaksin ni minggu depan, cerita tentang COVID-19 ataupun COVID-19, apa yang kita perlu tahu. Vaksin, COVID-19, apa yang kita perlu tahu, kesan sampingan, ada yang kata apa kandungan dalam tu. Semuanya kita akan huraikan minggu hadapan Hello Doktor 5.30 petang hari Ahad. TV3. Jadi Assalamualaikum, saya Ani Wizati. Jumpa lagi insyaAllah.